Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allah rabbi zidna ilman nafi'a, zidna ilman nafi'a, zidna ilman nafi'a. Allahumma alhimna bilhamil malaikatil muqarrabin wal karubiyin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita banyak-banyaklah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu kembali dan sebagai menggantikan ustaz tak ada malam ni dah. Jadi baiklah, daripada sambungan pengajian kita pada pengajian pada minggu yang telah lalu, kita menyebut mengenai kedudukan orang-orang yang mati syahid dan bagaimanakah kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dijawablah di atas perkataan yang disebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah menyangka oleh kamu alladzina qutilu fi sabilillah, mereka-mereka yang mati pada jalan Allah itu amwatan, yakni mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Jadi perbahasan ini dimafakatkan dengan dia dengan ayat yang lain yang sudah kata dia kejak lah. Ni dia panggil, kalau dalam kaedah tafsir dia panggil fassarul Qur'an bil Qur'an. Ditafsirkan akan Al-Quran itu dengan Al-Quran juga. Adalah tafsir yang paling baik sekali ialah apabila ditafsirkan akan Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran. Jadi dia mari satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahaba. Pada ketika wa taral jibal, yakni engkau melihatlah akan bukit-bukit, tahsibuha jamidatan, engkau menyangka akan bukit-bukit itu jamid, yakni duduk diam. Wahia tamurru, dan ia adalah bukit, dan ialah, dan bermula ia, yakni bukit itu tamurru, dia berjalan. Jalan bukit itu marras sahab, dengan berjalannya lah oleh awan-awan. Jadi maknanya dia buat bandingan kepada kita, sebagaimana kita tengok benda yang yang duduk tetap. Bila duduk tetap, satu masa kadang-kadang kita tengok dia tu macam jalan. Jadi gitulah juga. Mu tengok orang yang mati syahid tu, mu nampak mati, bahkan dia tu hidup. Seperti bandinganlah kita melihat bukit, tak kala kita melihat awan yang bergerak. Kita tengok awan bergerak tu, kita pandang ke bukit, kita kata, weh, mana yang bukit tu jadi nampak jalan tu. Jadi maksudnya kita nampak dalam keadaan awan yang berjalan tadi, kita nampak bukit yang bergerak. Bagaimana yang buat misal minggu lepas lah, kita duduk dalam bah jeng, kita duduk berasa bah kita jalan,
Rupanya bah kita tak jalan, bah lain hala kemari. Bandingannya gitulah. Mu tengok orang yang mati syahid. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Dan seperti situ. Jadi dia nak banding lagi keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, mu jangan katalah dia orang yang berperang mati di jalan Allah itu, mu jangan kata mati. Bahkan ia itu hidup. Dan seperti dia nak buat misal lagi. Barang yang engkau lihat akan orang yang tidur akan satu kelakuan. Mu tengok orang tidur kan, mu tengok orang tidur. Nah, kelakuan orang tidur duk terguling situ. Tidur pukul 3 tadi. Lagi tengok pula, tak gerak lagi dia ni, tak bangun-bangun lagi. Dah, itu makna satu kelakuan. Dan ia tu siapa? Orang yang tidur tu. Nah, melihat tidurnya, pada tidurnya barang yang didapatnya bagai-bagai nikmat. Dan barang yang didapat bagai-bagai pedih. Dan dengan kerana itulah permannya, yakni perman Allah Ta'ala tetapi hidup. Maksudnya bandingkan sebagaimana kita tengok orang yang tidur. Jadi kita tengok orang yang mati syahid tu, kenapa matilah? Rasa kekong situ tak bergerak, boleh buat apa? Bahkan dia hidup. Sebagaimana juga kita tengok orang yang tidur. Orang tidur kita tengok duk tidur situ, tapi hakikatnya duk tidur. Nah, dilihatnya pada tidur, maknanya berlaku dalam tidurnya dengan kelakuan-kelakuan yang macam-macam. Dirasakan dia dengan berbagai-bagai nikmat. Nyemepi malai di Putrajaya. Di Putrajaya tu naik kapal terbang. Dah, turun di KLIA. Ada orang mari ambil. Dah, lepas tu naik kereta, dia di hotel hop besar sekali. Dah, kita nak masuk hotel tu, dia mau duduk sila kita. Nah, tunjuk dengan bilik, dengan kati, nah, lembek tinggi-tinggi ni. Kita naik dong duduk atas kata lembek ni. Tak pernah lagi aku tidur belah ni. Ya. Dia tunjuk pula bilik air. Oh, bilik air tu la ilaha illallah. Ada air hok jenis homok, ada hok macu, ada hok jenis koloh, ada. Orang duk tengok dia tu duk sanggang situ. Lapik bata-bata tak ada, duk tak bendu kepala sakut situ. Gah dia tu pula dadang duduk atas kursi molek, mari ketuk pintu. Tuan, sila makan. Saya nak masuk, nak ajak masuk dalam bilik makanan, tempat makan. Dah, dia panggil apa? Dinner ke benda apa dah. Kalau hak tengah hari dia panggil lunch. Lunch tengah hari. Okey, buka pintu ada orang duk caca-caca. Nanti kita tak makan, hak tu tak makan. Nak bagi kita duduk. Kita nak duduk tu suruh dia tarik kursi. Kita duduk, mahu duk tarik kursi sendiri. Dia buat gitu. Oh, tarik suruh kita duduk. Dah, kita jamuh semakanan rasa punya. Kelih hak nu meja gerak dah mari. Hak ni pula siapa makan tu gak makan sungguh. Dia kata makan tu gak rata kira. Dah pukul 6.30. Dia tu kata kakak ni. Hei, kau tekan je. Allahumma, dia kata apa? Hei, aku tak tahu aku pergi mana. Dia pun bercerita semula. Oh, tak adilah aku pergi, tak ada lagi tengok lagi makanan hot sedap-sedap. Tempat duduk yang nikmat-nikmat. Begitulah
kelakuannya orang yang mati syahid pada pandangan zahir seperti kita tengok orang tidur. Bahkan kelakuannya Allah macam-macam kelakuan yang dia ada pada diri dia tu, diri dia orang syahid tu sendiri. Begitu juga dalam pada masalah orang yang tidur tadi, dia merasa nampak tidur tapi berasa duduk beronggar, duduk berambak, mimpi kena kejar dia anjing daripada ngada baru nu lari. Siapa kalau stok kona aku tu paling belakang kau dekat lah kata. Nah, bapa Bukit Tanah tu kita paling tu gini ranga merah. Kau laju lagi. Nah, betapa semula paling nak kena gelecor dong jatuh langsung. Yo dah ada gini tidur penyelailah. Dia balik tengok letih dia, weh tak ada apa-apa, gambar ke berlubang dah. Dah kekeh dah ni dia senyuh tu jadi jatuhlah sungai. Jadi begitulah bandingan orang yang tidur. Tidur tu makna bandingan dianya matilah ada pandangan zahir. Hak mimpi ni hak berlaku macam-macam atas diri dia tu, hak tu hidup. Hidup di mana? Dalam mimpi. Dah. Orang syahid, kita tengok dia mati, bahkan dia hidup. Hidup di mana? Di sisi Allah tu hidup. Nah, sehingga disebut ayat yang lain wahum yurzaqun. Bermula mereka itu direzekikan akan mereka boleh makan. Dan ada hidangan-hidangan dan berbagai-bagai nikmat. Baik. Tu kita jawab pada ayat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan wal ahya. Baik. Dan dengan kerana itu, itulah firman-Nya, yakni firman Allah, tetapi hidup. Dan tetapi tiada kami ketahui. Nah, jadi kita tak tahu. Maka jaga olehmu dengan firman-Nya, tiada ketahui kamu dengan keadaan hidup mereka itu. Jaga, dia kata, di atas firman Allah Ta'ala, wahum la ya'lamun tu mu tak tahu. Nah, dengan dilihat dan pendapat ada di atas dia. Orang panggil pendapat ni maksudnya dia merasai perkara-perkara yang tertentu yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Baik. Dan dikerana inilah dibeza orang yang syuhada daripada orang yang lain. Terbeza syuhada dengan orang hak lain-lain. Nah, hak mati bahasa mati kecil mani mata sakit biasa ni terbeza dengan orang yang syahid. Dah, orang yang syahid ni ke Allah berebut-rebut lah buat dia nak mati. Daripada nu lagi zaman sahabat-sahabat lagi pakak berebut nak mati ramai pakak nak mati. Koti besar tua muda nak masuk medan perang belakang. Sebab apa? Nak mati. Nikmatnya mati berjumpa dengan Allah di atas keyakinan dan iman yang ada pada diri mereka. Sebab tu Islam di zaman tu berjaya. Sebab apa? Sebab mereka menaruhkan diri-diri mereka sebagai tebusan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ni mari penyakit. Nabi kata di akhir zaman umat aku kena satu penyakit, dia penyakit wahan. Dah, kita duk faham sakit kecil manis, darah tinggi, sakit gout, sakit apa. Nabi sebut 1400 tahun dulu umat aku di akhir zaman ini akan kena satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit wahan. Sahabat pun tanya, tak faham, mal wahnu ya Rasulullah, apa dia penyakit wahan tu ya Rasulullah? Dah, jawab Rasulullah, penyakit wahan tu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasihnya ke dunia tu wa karahiyatul maut, dan benci sangat dia ke mati.
Oh, orang sebut mati kau kata kerana mu lama dak boleh nampak kuru. Apa mu kucing manis ke? Mu jangan cakap gitu. Oh, marah selalu. Marah selalu. Sebab apa? Marah tu kucing manis ni kan ada orang mati kucing manis tu marah dia. Mu jangan cakap gitu setegura gitulah. Orang kata mana mu nampak rekat-rekat nampak jalan cesis nampak lari. Tanya. Aku nampak mu ni ke sepuluh umur tak panjang je. Mu saya cakap itu minta maaf. Kau nak cakap, kau nak bergurau kata. Oh marah dia kalau sebut mati. Hanya bergurau apa tak reti. Orang mitok lah panjang-panjang. Ngomong saing-saing gugu ni deh. Marah. Allahu Akbar. Sebab apa dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak ambil sikit nak mari. Dia kata kerana dalam surah Al-Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katalah olehmu ya Muhammad. Dan katalah olehmu ya Muhammad al-mauta, bahawasanya mati tafirruna minhu fa innahu. Jadi hak ni Imam Ghazali dia ulah. Al-mauta tu mati itu mati mana? Tafirruna minhu, yang mana mulari daripada kematian tu. Dan maksud lari dari kematian ni, dia kata seorang jenis manusia yang hidup di atas muka dunia ni tak ada nak cana langsung amalan akhirat. Tak ada nak mikir langsung amalan akhirat ni. Tak ada dalam buku pun. Dah, apa kat semayang lah, aku semayang lah, mung tak ada hal pada aku. Dah, siapa musim puasa, apa kat puasa dia beli nasi buku. Dah, tak ada hal pada aku. Orang kata tutup aurat apa sebab, dia saruk seluar ketak molek-molek. Tafirruna minhu fa'inhu, tafirruna minhu fa'in, tafirruna minhu, yang mana mulari. Maka keadaan lari gitulah kata Imam Ghazali. Jadi orang panggil peristiwa kematian, orang panggil mati ke apa ke, dia tak ingat langsung, tak ada nak mikir mati. Aku tahunya tunggu pagi balik dah. Hari ni masuk berapa? Dah, aku lobby boleh berapa? Projek tahun ni banyak mana masuk? Lepas tu baru boleh pitih aku nak buat apa benda. Pergi melacung situ, melacung sini. Nah, hidup gagau anak beranak tak tahu satu saat. Nah, itu allazi tafirruna minhu, yang mana mereka itu lari. Dah. Kemudian yang kedua, dengan makna orang yang ada persediaan. Adalah juga kecek kira nak mati ni. Tak maksudnya dia ni duduk di wajah yang pertengahan. Siapa tahan semayang, dia semayang, tahan puasa, dia puasa. Ada juga kecek kira mati ni, ingat mati juga. Golongan yang ketiga kata Al-Ghazali, orang yang tunggu nak mati. Menunggu-nunggu dia ni nak mati, rindu sangat nak mati. Allah, boleh nak rasa nak jumpa dengan Tuhan. Sebab dia tu humul anbiya wal awliya, mereka itu daripada golongan nabi-nabi, wal awliya, dan golongan kekasih-kekasih Allah. Rindu sangat nak mati. Dan sebab itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila dia tidur dia mampu pelita dia, dia menangis semalam-malam dalam gelap. Dia gamak kata hidup dah esok, tak boleh nak bakit. Sayyidina Abu Bakar hebat lagi. Dia kata, aku mengangkat kakiku yang kiri, aku tak menyangka bahawasanya aku boleh melangkah kakiku yang kanan. Dah, mana dia akak kaki kiri tu nak upuh kaki kanan tu, dia rasa tak yakin nak mati dah aku.
Oh, mana dekatnya dia ingatan kepada mati.